Okey. So cikgu nasihatkan kamu jangan screenshot. Sebab apa? Sebab kalau kamu menulis, ianya lebih cepat untuk kamu faham. Lebih mudah untuk ingat berbanding kamu screenshot saja. So tak apa. Cikgu tak minta cepat-cepat pun. Just salin seperti apa, take your time. Okey, dan memang hari ni kelas hari ni memang cikgu sediakan khas untuk kamu menyalin. Buatlah. Okey. So Oh, salin. thanks, cikgu. Yes, memang untuk kamu menyalin. Salinlah. Hari ini memang hari menyalin. Okay, dan ini semua berkaitan dengan bab 1, konsep kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Iaitu kita dah faham kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi kalau dalam kes Rusia-Ukraine tu, bermakna kedaulatan Ukraine itu, iaitu kekuasaan tertinggi Ukraine tu, telah dicabuli oleh Rusia sebenarnya. Ya betul. Yang jadual ni pun salin, iaitu tentang bahasa Yunani. Nak pinjam pen biru? Ada kebetulan pen biru dah. Ambil. Okey. Nanafi. Alright. Okey, sama. Okey. Okey. Baik. Dah ambil dah Okey, baik. Okey, bahasa Yunani. Okey, kedaulatan nilai superneus atau suverenus yang bermaksud agung atau tertinggi. Bahasa Inggeris pula, iaitu sovereignty bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Daripada bahasa Arab, daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan, dan bahasa Melayu daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Maksudnya, secara umumnya, uh, okey, uh, okey. Maksudnya di sini kalau kita lihat, inilah dia konsep kedaulatan. Okey. Contoh macam korang ada kedaulatan tak? Korang belum ada kedaulatan Kamu semua belum ada kedaulatan. Nanti semasa besar ada. Yeah. Sebab apa? Kamu masih lagi di bawah naungan ibu bapa. So belum ada kedaulatan lagi. Belum ada kekuasaan tertinggi. Belum jadi diri sendiri yang bebas serta mempunyai hak. Tak ada. Kamu belum ada lagi. Jadi kamu masih lagi di bawah penjajahan. Ya, betul. Kedaulatan antara adik-beradik ada kot. Ya, betul. Maknanya kamu ada kekuasaan tertinggi terhadap adik-beradik, itu ya. Namun kamu kalau nak kata kedaulatan tu, kamu belum ada lagi. Belum ada lagi. So, bila orang macam kamu tak ada kedaulatan lagi, kamu tak ada hak pun sebenarnya untuk berfikir nak bercinta ke, nak memiliki barang mewah ke, belum belum lagi, sebab kamu masih dijajah di bawah naungan ibu bapa kamu. So nanti bila kamu dah kerja pun semua, itu baru Masa time ni is the time where dekolonisasi berlaku. ya, itu memang betul lah kan. Tapi ada yang kata, cinta tak kenal daulat cikgu. Ya, boleh. Memang cinta tak kenal daulat. Namun begitu, cinta kamu tidak mampu untuk membawa kamu ke mana-mana. Kerana kamu belum berdaulat. Nampak tak? Jadi dia ada cinta yang monyet, ada cinta yang berkesan. Kalau kamu masih lagi bercinta dan ni, bermakna itu cinta yang cinta monyet, maknanya cinta yang tidak membawa ke mana-mana. Sebab kau belum ada kedaulatan. Tapi bila korang dah ada kedaulatan, maka kamu dah ada cinta yang berdaulat, iaitu cinta yang berkesan. Ya ke? Ya. Ya. Ya, Nafi. Okey. Jadi kalau tipu diri
Kalau ada sesiapa yang mungkin sekarang ni tengah bercinta pun semua kan, tak apa, teruskan bercinta, okey. Namun kena ingat, dia takkan bawa ke mana-mana. Okey. Ya, emotional support, betul. Betul. Kena ingat cinta yang kamu ada. Ya, betul betul. Okey. Okey, baik. Okay, itu hubungan gay. Okey, macam Daniel, cikgu suka ayat dia. Bagai negara naungan, berbincang hal kebebasan dengan negara naungan lain. Tepat sekali, Daniel. Okey, negara yang dijajah, okey, bincang tentang kebebasan dengan negara yang dijajah. Tak ada makna. Okey, halo. Okey, dapatkan kebebasan dulu, dapatkan kemerdekaan dulu. Baru boleh cerita pasal kebebasan. Ini kan? Ah, okey, okey. Okey, baik. Saya dengan Nakib dah setahun dah, cikgu. Okey, baik. Okey, baik. So, yang di bawah ini, okey, adalah bahagian-bahagiannya. Yang ini penting, okey, kerana apa? Kerana yang ini adalah merujuk kepada, okey, pendapat-pendapat tokoh, okey, berkaitan dengan pendapat tokoh berkaitan dengan kedaulatan. Okey, baik. Dah. Tak sempat nak salin. Okey, baik. Yang ini ya. Okey, iaitu tak, sebelum tu. Jelas ke tak jelas ni? Jelas tak? Jelas. Jelas okey. Okey, baik. Sebenarnya okey. Sebenarnya begini tau. Selalu orang cerita pasal okey, cinta mesti lelaki dengan perempuan. Okey. Cinta lelaki dengan lelaki tak boleh dianggap gay. Sebenarnya cinta antara lelaki dengan lelaki boleh. Perempuan dengan perempuan boleh. Tetapi cinta itu ada had. Ada had. Okey, iaitu cinta sebagai kawan, cinta sebagai sahabat, cinta sebagai rakan karib. Boleh. Tak ada masalah. Ya betul. Cikgu ada rakan-rakan yang cikgu boleh kata, aku sayang kau, betul tak? Cikgu ada sepupu cikgu, my cousin, directly, kan? Pi, aku sayang kau, Pi. Dia cakap macam tu cikgu. Cikgu pun cakap dia, aku sayang kau dia. No homo. Tetapi, aku sayang kau ni. Maknanya, itulah dia. Hubungan lelaki dengan lelaki, dia boleh tahap sayang tu boleh. Tapi bukan sampai ke extra tu. Bromance. Betul Nazirah, bagus. Okay. So mungkin cikgu anggap Nafi Iman dengan juga Nakib ni, dia bromance lah maknanya. Iaitu antara lelaki dengan lelaki sebagai sahabat. Ya, sebagai sahabat. Ya. Eh, eh. Itulah Nakib ni dengan Jahanam. Okey. Baik. Okey, baik. Kita lihat Aristotle. Dia kata, okey, kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Okey, merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey. Kemudian Ibnu Khaldun dia kata, okey, kedaulatan ialah kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan, ingat semangat kekitaan bangsanya. Itu kata kunci yang cikgu boldkan tu, itu adalah kata kunci. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama. Jadi sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey. Ingat, ni apa ni Dan? Dan. Okey. Cinta seorang sahabat lelaki kepada seorang sahabat lelaki, dia tidak memerlukan kesetiaan. Dia tak memerlukan kesetiaan. Dia boleh ramai-ramai pun tak tu. Kan? Sebenarnya tidak ada istilah kesetiaan. Setia ni hanya pada Tuhan je. Setia ni hanya pada Tuhan.
Ah, dia sebenarnya tak ada istilah setia sebenarnya. Ah, tak ada. Okay. Ah, tak, tak, Nafi, bukan yang itu. Maksudnya di sini yang penting nak membantu, niat membantu dan ingin membantu itu penting. Ya ke bantu je Ah, Ustaz? iya kan. Niat membantu tu Pasal dia. lain je. Tapi kalau tidak siapa lagi nak bantu? Cerita. Kan? Okey lah cikgu bantu. Kan? Okay. Baik. So, okay, Jean Bodin. Okay, seorang ahli falsafah politik. Ya, Diana. Okay. Okay, yang simbol itu, okay, menjadikan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Yang simbol lebih besar tu kan. Jean Bodin, okay, kuasa tertinggi dalam sebuah negara, okay, mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. John Bodin, kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey, dan kita tahu kenapa Tunku Abdul Rahman didefinisikan kedaulatan sebagai ini. Kerana kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman dia bercakap ini bagi pihak dirinya yang cuba mendapatkan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Sebab itu dia kata kedaulatan ialah prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan tu Dr. Muhammad Saleh Abbas ni, okay, iaitu asas negara yang merdeka. Kedaulatan ialah asas negara mereka memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa terunjuk asing. So, jelaslah bahawa apa yang Rusia buat kepada Ukraine itu memang salah. Iaitu Rusia cuba untuk mencampuri ataupun mencabul kedaulatan ataupun kuasa tertinggi kerajaan Ukraine. Dan itu sebenarnya tidak dibenarkan. Okey. Namun begitu kenapa mereka langgar? Well, kerana sifat-sifat ego, okay, bongkak, rasa diri lebih berkuasa. Tapi memang macam tu pun. Rusia dengan Ukraine ni memang, Rusia dengan Amerika ni memang sering menunjuk-nunjuk kuasa masing-masing. Nak tunjuk siapa yang ada power semuanya kan. Jadi itu kita kata sebagai satu masalah. Ya. Ingat, ego, bongkak, okay, semua adalah sifat-sifat yang mazmumah. Okay. Mazmumah. Harap-harap ni dapat karma. Ya betul. Tapi sebenarnya daripada dulu lagi, kamu tengok Amerika kan. Okay, Amerika buat peluru berpandu, so Rusia buat peluru berpandu. Rusia pergi hantar astronot ke bulan, Amerika pergi hantar astronot ke bulan. Mereka bersaing je. Rusia buat test peluru berpandu ataupun test bom nuklear. So Amerika pun buat test bom nuklear. So di sini kenapa mereka nak tunjuk-tunjuk macam tu kan? Jadi menyukarkan orang lain ya. Saya tahu macam mana nak bagi Malaysia maju. Macam mana? Macam mana nak kita minta tolong Rusia naikkan Malaysia, nanti USA boleh ikut. Okey. Kalau kita minta tolong Rusia, maka kita ni akan menjadi negara di bawah naungan Rusia. Maka tidak adalah kebebasan lagi. Maka kita tidak akan dapat kedaulatan. Okay. Yeah. Okay. Tak apa. Take your time. Okay.
So menurut pandangan cikgu lah, disebabkan peperangan ni macam hampir tentu harta kemungkinan Rusia akan cari pasar dengan negara lain dan harta kemungkinan negara Rusia akan mengalami kemerosotan ekonomi. Okey, baik, untuk tambah pengetahuan. Bagus soalan tu. Sebenarnya, okey, Rusia takkan cari pasal dengan negara lain. Okey, tetapi apa yang akan berlaku adalah di mana peperangan Rusia dengan Ukraine ni akan jadi lebih besar kalau dia tidak dikawal. Contohnya, bila Rusia berperang dengan Ukraine, apa yang akan berlaku adalah Ukraine akan dibantu oleh negara-negara lain seperti US, Britain dan sebagainya. Saya rasa Rusia mesti akan gabung dengan China. Ya, so bila macam tu, so dah ramai berpihak kepada Ukraine untuk bantu Ukraine, Rusia pula akan dibantu oleh China, so akan dibantu oleh negara lain. Bermakna di sini, dia akan jadi lebih besar. Walaupun dia punya medan pertempuran itu hanya berlaku di kawasan Ukraine, tetapi pembabitan negara-negara lain. So ini akan menyebabkan perang itu boleh menjadi perang dunia. Dia boleh menjadi perang dunia. Jadi dengan itu apa kesan dia? Kesan dia akan menjejaskan ekonomi seluruh dunia. Di mana kenapa ekonomi seluruh dunia akan terjejas? Kerana zaman sekarang ini seluruh dunia melakukan perdagangan antarabangsa. So even Malaysia sendiri ada hubungan perdagangan dengan Ukraine, hubungan perdagangan dengan Amerika, dengan Rusia. So kalau mereka sibuk berperang, so kita juga akan terjejas kerana perdagangan akan terjejas di sana. So tak ramai, mungkin kilang-kilang yang ada di Ukraine akan musnah, tak dapat supply barang ke Malaysia. Begitu juga Rusia, mungkin banyak kilang-kilang di sana tak dapat nak supply lagi ke Malaysia. Jadi ini menjejaskan ekonomi Malaysia. Itu sebenarnya. Nasib. Aduh, ya. Weh, okay, kau cerita apa ni pula? Nasi perdagangan, itu nasi dagang pandai, bukan nasi perdagangan. Okay. So, itu yang masalahnya. Kamu kena tahu, Malaysia ni banyak barang-barang pengguna diimport. Contoh, susu kita ambil daripada New Zealand. Daging ambil daripada New Zealand dan Australia. Kemudian bawang ambil daripada India dengan China. Kemudian barang-barang keperluan banyak kita ambil juga daripada China. Arang batu kita ambil daripada Russia dengan Ukraine. So, apabila semua negara-negara yang cikgu sebut tadi itu berperang, tidakkah kita akan terjejas? Kita dah tak dapat barang-barang itu lagi. Jadi, ekonomi kita akan terjejas. Nampak tak? Cikgu, Ya. biasanya kalau peperangan macam ni berlaku, biasanya orang selalu migrate kan? Ya, betul. Tapi kalau dah satu dunia berperang pun tak ada guna juga migrate. Betul dia. Kena gerak kat negara neutral lah saja. Itulah. So dia nak tanya cikgu, tanpa telunjuk asing tu maksudnya macam tanpa pengaruh asing ke? Ya. Maksudnya tanpa telunjuk asing tu maksudnya tanpa pengaruh asing. Yes. Dan kalau katakan kamu nak kata migrate, sebenarnya tak perlu migrate pun. Tak perlu migrate sebab cikgu rasa yang perang itu akan berlangsung di kawasan sana je. Perang itu akan berlangsung di kawasan Ukraine, di kawasan sana saja. Perang akan berlangsung di sana. Dia tidak merebak sampai ke Asia Tenggara. Dia tak merebak sampai ke Asia Tenggara. Cuma kesan dia dari segi ekonomi boleh sampai ke Asia Tenggara. Hujannya. Okey, so kalau dah salin ini bagi tahu, cikgu akan proceed kepada next page. Kalau dah siap bagi tahu, cikgu akan proceed kepada next. Okey, baik. Okey, kita proceed kepada next page ya. Tengah salin yang last. Okey. Baik. So perhatikan bahawa jangan minta perang dunia ketiga, jangan minta. Ya, pendapat tokoh. Tak baku. Yana, ini pendapat tokoh
pendapat tokoh tentang kedaulatan. Dan kita harap sangat bahawa perang takkan berlaku lah. Okay? Sebab tidak ada kebaikan, malah menjejaskan seluruh dunia. Menjejaskan seluruh dunia. Okey, baik. Kita akan proceed kepada bahagian seterusnya. Okey. Iaitu next page, inilah dia. Okey, boleh? Iaitu jenis-jenis kedaulatan. Okey. So, selamat datang kepada Hana Zaratan. Apa khabar Hana? Lama tak dengar cerita. Hai cikgu. Hai. Hana, kat mana ni? Kat sekolah ke? Tak, kat rumah. Kat rumah. Bila sampai? Ahad minggu lepas. Ahad minggu lepas. Sabtu. Sabtu minggu lepas. Habis tu dalam hari Isnin tu tak masuk? Online. Online. Ha. Oh, cikgu punya kelas. Tak masuk. Okay. So, macam mana sekolah sekarang? Okay. Okey je. Banyak kes lah. Berapa banyak kes? Last kali sebelum balik 100 lebih. Ui. Habis macam mana rakan-rakan kamu yang SPM tahun ni? Tak tahulah. Kamu MRSM mana Bentong Typing. Oh, typing. Oh, iyalah. Sama lah. Anak cikgu kat MRSM Kuala Kangsar pun sama juga, kena lockdown lagi. Banyak kes lah. So, Hana macam mana? Ada tak terjejas Maknanya tak ada simptom COVID semua Tak. Alhamdulillah. Okey. Baik. Bila borak dengan Hana ni terbayang wajah Hana yang dulu kita jumpa dekat bengkel. Okey, Hana, kita sedang membuat untuk salin nota tentang bab 1. Okey, Hana boleh ambil kertas ke apa semua untuk menyalin, boleh tak? Okey, tentang jenis-jenis kedaulatan. Okey, so kedaulatan terbagi pada 4, iaitu kedaulatan tradisional, merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Okey, maknanya yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara, dan kedaulatan tradisional ini dirujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Kesultanan Melayu Melaka, di mana itulah dia contoh sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kemudian kedaulatan moden. Okey, yang kedua dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis, dan kedaulatan moden ini dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Maknanya tiada lagi sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Dalam kedaulatan moden dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Sebab itu kalau kita lihat apa yang orang-orang Rusia di Ukraine tu, diorang menuntut daripada kerajaan Ukraine tu, itu sebenarnya adalah mereka merasakan itu adalah hak rakyat. Okey, dan kerajaan hak rakyat. Namun begitu caranya salah. Okey, bagi cikgu caranya salah, iaitu mereka menggadaikan kedaulatan negara mereka. Baik, yang ketiga iaitu kedaulatan undang-undang, di mana kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Okey, dan kedaulatan undang-undang ini kita boleh lihat dalam rukun negara. Okey, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Maknanya kuasa tertinggi dari sudut undang-undang yang perlu dipatuhi. Ngelak tadi. Okey, Nafi. So, penting untuk kita faham bahawa sebagai rakyat kita perlu patuhi undang-undang. Dan satu lagi yang keempat, iaitu kedaulatan antarabangsa. Maknanya merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli. So, di sini, cikgu yakin bahawa serangan Rusia terhadap Ukraine itu sebenarnya adalah mencabul kedaulatan antarabangsa. Di mana PBB telah mengiktiraf Ukraine
sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi Rusia telah menyerang, okey, bermakna di sini Rusia telah mencabuli kedaulatan antarabangsa negara Ukraine. Jadi salah lagi. Jadi Rusia patut tak patut buat macam tu. Dan betul lah kata Nakib, iaitu selamatkanlah awet-awet Rusia dan juga Ukraine tu. Bak kata Nakib lah. Kan? Selamatkan mereka. Nanti tidak, Khairina. Tidak. Nota ni memang tak dapat. Tetapi nota ni memang cikgu minta kamu salin dulu. Dia proses dia begini ya. Kamu salin dulu. Okey, kemudian sebenarnya proses yang cikgu akan ajar kamu iaitu tahun ini kita akan belajar bab 1, 2, 3, 4 dan kita buat nota dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita belajar dulu sampai bab 10. Bila dah habis itu nanti, kita akan round balik kepada bab 1. Tetapi bab 1 itu nanti cikgu akan bekalkan pula dengan nota cikgu sendiri pula. Nota lain pula. So bab 1, 2, 3, 4. Sebab kamu kena tahu Karina, seperti mana pengalaman cikgu sebelum-sebelum ni. Sebenarnya, pelajaran yang kita belajar ni nanti, kita akan round dalam 1 tahun, kita akan round sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Percayalah. Selesai bulan nanti, kita akan habis belajar sejarah Tingkatan 5 ini mungkin dalam bulan 6. Okey, bulan 6. Bila habis bulan 6, habis bab 10. So kita kena buat. Kita akan round balik. So bab 7, bab 1 balik 2 macam tu. So don't worry. Kita akan berulang sampailah kita faham. So don't worry. Nota tu nota lagi. So jangan risau. Baik. So ini kedaulatan antarabangsa. Okey, kita boleh proceed kepada seterusnya. Boleh? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan negara-negara yang berdaulat? Ciri-ciri negara yang berdaulat ini ciri-ciri dia. Okey, ciri yang negara yang berdaulat mesti ada 4. Pertama, mesti mempunyai pemerintahan. Yang kedua, mempunyai sempadan. Yang ketiga, mempunyai perundangan. Yang keempat, mempunyai rakyat. Yang pertama, mempunyai pemerintahan maksudnya iaitu negara yang berdaulat mesti ada pemerintahan. Kenapa? Diwujudkan, pemerintahan itu diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Kemudian, yang kedua iaitu mempunyai sempadan. Sempadan itu ialah garis pemisah antara negeri atau negara. So, penetapan sempadan ini akan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara. So sempadan itu penting. Yang ketiga, mempunyai perundangan. So, negara yang berdaulat mesti ada undang-undang. Sebab undang-undang asas kepada peraturan negara penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Soalan 3. Dan ciri negara berdaulat seterusnya iaitu mempunyai rakyat. Apa itu rakyat? Penduduk di sesebuah negara. So, rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. So, ini adalah ciri-ciri negara yang berdaulat. Ciri negara yang berdaulat. Pemerintahan, sempadan, perundangan, ada rakyat. Salim. Kalau dah siap, bagi tahu. Ciri negara yang berdaulat. So, tadi kita dah tengok tentang kedaulatan, takrif kedaulatan. Kedaulatan dari sudut pendapat tokoh-tokoh.
Kemudian juga kita dah tengok tentang jenis-jenis kedaulatan dan kita dah tengok tentang ciri negara yang berdaulat. Apakah ciri-ciri? Itu penting. Sebab soalan-soalan nanti kejap lagi cikgu akan tunjukkan bagaimanakah bentuk soalan-soalan daripada bab yang pertama ini. Ya. Tempat korang hujan tak? Tak hujan lagi okay. Hujan Marisa, kamu kat mana ni? Terengganu ke Puncak Alam? Puncak Alam. Okay. Bila balik? Tak tahu pun. Bila baliknya? Oh ya ke? Dah habis exam. I see. Okay. Macam kamu duduk fasa apa? Fasa 1, fasa 2 atau fasa 3 ya? Puncak Alam. Okay. Dah siap? Listen dulu. Listen dulu. Okay, dah siap? Kita proceed pada yang lain. Oh ya ke? Wah, kat Johor Kota Tinggi. Sakit tangan. Let lah kan. Okay. Okay, baik. Saya tak ujian cikgu, saya kat Johor Kota Tinggi sekarang tadi sampai. Okay, baik Diana. Bagus. Kota Tinggi ada apa Diana? Jalan-jalan. Kita balik kampung. I see, kampung. Okay. Baik, so cikgu proceed kepada next ya. Sakit tangan tak apa. Sekejap je ni. Okay. So itu ciri negara yang berdaulat. Okay. Okay, baik. So kita proceed. Boleh Okay. Dah nak habis dah ni. Okay, iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kenapa penting untuk wujudkan negara yang berdaulat? Ini penting Okay, baik.
Ada juga yang minta cikgu nota ni nanti cikgu kasih kan. Sebab saya Salim ni tak cantik sangat. Okey, baik. Jangan risau cantik atau tidak. Okey, jangan risau. Sebenarnya bila menyalin tu dia akan senang nak ingat. Dan walaupun tak cantik, dia bukan untuk orang lain, itu untuk kamu. Dia untuk kamu. So bila untuk kamu ni kan, kamu seorang je yang memang nak guna nota tu. So kalau ada orang lain kata, nota ni aku tak faham lah kan. Kamu boleh cakap apa? Aku bukan buat untuk kau, aku buat untuk diri aku. Kau nak kau buatlah sendiri. Macam tu. Okay. Tapi kalau sampai satu tahap kau salin, kemudian kau sendiri tak berhenti nak baca, tulisan kamu sendiri pun kamu tak boleh nak baca, itu masalah lah. Okay. Tapi saya biasanya kalau buat nota tak suka tengok tulisan sendiri. Okay. Baik. Ya kan. So tak apa. As long as kamu buat kan, sebab kamu akan perhatikan perkataan tu satu-satu tau bila kamu tulis. Sebab itu dia mudah nak ingat. Sebab itu cara yang paling baik nota ni sebenarnya aku tahu nak ingat kamu kena tulis. Sebab tu cikgu sarankan kali ni, mulakan dengan bab 1, kita mula menulis. Keberkesanan pentadbiran. Apa itu keberkesanan pentadbiran? Iaitu kebebasan pada negara untuk jalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Kemudian kemakmuran negara. So negara dapat melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Okey. Maknanya dapat melaksanakan dasar-dasar yang akan memberi kekayaan kepada ekonomi. Kesejahteraan sosial. Negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Dasar sosial seperti dasar kebudayaan kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan. So itu dasar untuk kesejahteraan rakyat. Dan kecemerlangan hubungan luar negara. So dengan adanya negara berdaulat, maka kita dapat memberikan hak kepada negara untuk jalinkan hubungan dengan negara lain. Nampak tak ayat tu? Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Macam korang lah. Macam korang bukan negara yang berdaulat. Korang bukannya pelajar yang berdaulat belum lagi. Korang bukan individu yang berdaulat. Jadi bila individu, korang belum jadi individu berdaulat, korang tak boleh membina hubungan luar negara. Jadi bila kamu belum berdaulat, kamu tidak ada hak untuk menjalin hubungan dengan individu-individu lain sebab korang belum berdaulat. Kena faham tu. Ya Nakib? Ya Tafiman? Okay. Kamu tak ada hak. Terasa ya? Okay. Terasa. Siapa yang makan pedas, dia lah rasa cili. Kan? Ya ke Dan? Tak rasa apa pun. Yep. Ya ke Dan? Dan. Ya. Ingatkan dah officially link ada link dengan Marisa. Tak Oh, bukan. Salah lah. Okey. Baik. Imagine kalau berlaku. Dan, mimpi tu. Oh, mimpi. Okey, baik. Okey. Baik. Okey. So ini kepentingan mewujudkan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga kecemerlangan hubungan luar negara. So ini pentingnya mewujudkan negara berdaulat. Right? Ya, Diana, nota ni cikgu buat sendiri. Kenapa? Okay.
Kenapa tak percaya? Tak adalah. Yang penting untuk kefahaman tu je. Untuk kefahaman. Sempat buatlah walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa positif lagi ni kan. Dalam keadaan positif ni buat-buat juga lah kan. Baik. Kita teruskan untuk yang langkah mempertahankan kedaulatan. Okey. Yang ini memang banyak sikit. Okey. Namun begitu, cikgu syorkan untuk ambil jugalah sebab ini boleh membantu kamu untuk apa tahu? Untuk menjawab soalan-soalan kebat. Sebab soalan-soalan kebat ini kebiasaannya bertanya tentang langkah mempertahankan kedaulatan. Iaitu untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kita tahu kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat. So, di sudut pemerintah, kita tengok, mungkin kamu boleh ambil, kalau kamu nak jimat lah ataupun kamu rasa nak ringkaskan, kamu boleh ambil perkataan-perkataan yang cikgu boldkan. Perasan tak ada perkataan yang cikgu boldkan? Itu yang cikgu gelapkan. Contoh macam pemerintah. Kenapa, apa yang pemerintah perlu buat? Mewujudkan pentadbiran yang cekap. Kemudian elakkan amalan rasuah. Itu. Kemudian agihan sumber kekayaan secara adil. Itu kita kamu boleh pendekkan nota tu. Kemudian yang keempat, laksanakan undang-undang negara. So 4, pentadbiran cekap, elakkan amalan rasuah, agihan sumber kekayaan secara adil, dan juga laksanakan undang-undang negara. Terima kasih je. Aku tak suruh kau terima kasih. Kau ambil. Nakib. Kau jangan tengok je. Nakib. Mak kamu selalu berhubung dengan cikgu. Kau jangan main-main Nakib. Salih dah ni. Okey. Baik Nakib. Baik. Cikgu percaya kamu ni pelajar-pelajar yang bijak, yang cemerlang. Okey. Ni percaya ni. Nakib-nakib ni walaupun akan ni A juga sejarah ni. Yang pasti saya lagi bijak daripada Nafila. Wow. Okey, baik. Cikgu tak berani nak claim-claim macam tu. Tapi kalau orang yang berani claim macam tu, hebatlah. Okey. Statement lagi itulah. Okey. Daripada sudut rakyat. Okey, rakyat memberikan kesetiaan. Maknanya kamu boleh ambil rakyat setia kepada raja dan negara. Okey. Kemudian menyokong segala usaha dan dasar kerajaan. Dan pupuk kerjasama dengan semua kaum. Dan rakyat yang keempat perlu mematuhi undang-undang negara. Di sini kalau kita lihat, di sini yang cikgu pertikaikan tentang penduduk-penduduk di Ukraine yang ada sebahagian itu menentang menentang kerajaan, di mana di situ telah menunjukkan bahawa mereka tidak ada setia kepada negara dan juga mereka tidak menyokong usaha dan dasar kerajaan. Jadi ini bila berlaku je kehilangan mana-mana satu poin ini, iaitu bila rakyat tidak setia pada raja, rakyat tidak menyokong segala usaha dan dasar kerajaan, maka ini akan memberi peluang kepada negara-negara lain untuk mengambil kesempatan atas negara kita. Seperti mana yang berlaku pada Ukraine. Nampak tak? Jadi ingat, walaupun negara kita ni mungkin kamu rasa negara kita ni macam-macam kan. Itulah tak betul, inilah tak betul apa semua. Tapi teruslah berikan kesetiaan kepada negara.
Kalau tak puas hati, kita akan buat secara pilihan raya. Dan tukarlah pemimpin. Kita ada hak kan? Okay. So, kamu mungkin tak sempat nak pilihan raya kot. Nanti akan ada pilihan raya lagi. Boleh sampai ke satu tahap yang Ukraine bukan lagi sebuah negara sebab pecahan yang berlaku. Ya, boleh. Ya, boleh Karina. Dia boleh jadi satu macam tu. Sebagai contoh, sebelum Ukraine ada satu lagi, ada beberapa buah negara. Kamu pernah dengar tak? Okey, negara Czechoslovakia. Pernah dengar tak nama negara Czechoslovakia? Pernah dengar? Pernah. Pernah nama dia dia tulis begini. Okey, Dia campuran Czech dengan Slovakia. Czechoslovakia. Okey. Czechoslovakia ni dulu ada negara tau. Sekarang ni telah dipecah dua. Okey, dia berpecah menjadi Republik Czech. Dan juga satu lagi negara iaitu Slovakia. Dulu digabung jadi Republik Czech. Okey. Kemudian satu lagi dulu pernah jumpa muncul Yugoslavia. Okey, dulu ada nama negara Yugoslavia. Sekarang dah berpecah menjadi ada Serbia dan apa lagi tak cerita. Tapi memang pernah wujud negara-negara macam ni. Dan dulu ada Austria-Hungary, betul? Bagus. Austria-Hungary, betul? Yes. So sekarang telah dipecahkan menjadi apa? Negara Austria dan juga negara Hungary. Dulu Austria-Hungary. Yes. Jadi itu antara contoh kerajaan-kerajaan yang pernah wujud dan juga telah diasingkan. Okey. Jadi itu sebenarnya kalau orang Hungary tu asyik lapar bolehlah. Okey. Jangan Diana, jangan. Nanti sekarang kita tak kenal Diana Albina. Okey. Baik, dah siap yang ini. Okey, kita nak pergi pada seterusnya. Okey, kita nak pergi pada seterusnya. Okey, jap. Okey. Sorry. Okey. Jadi okey, kalau seandainya lah kalau kamu diberi peluang untuk migrate, kamu nak migrate ke mana? Mungkin kamu semua pernah terfikir. Malas. Okey. Migrate ke Malaysia nanti bagus. Okey. Bagus. Jawapan yang telus. Scotland. Kenapa Scotland, Nazira? Why Scotland? Sebab kamu suka dengan orang-orang Scottish ke? I like the scenery. I see. Tapi Scotland dia macam England lah. Dia agak sikit ada racist sikit lah. Am I right? Australia. Australia pun bagus. Okay, Australia pun bagus. Okay. Kalau saya suka Greenland kot. Kat situ cantik. Cantik apa je Greenland cantik. Semua kosong kan. Ais je. Semua tempat resident. Sweden, Paris, Madrid. Okay. You mean Iceland? Iceland lain. Greenland lain. Sweden, Paris, Madrid. Okay. Sweden, Paris. Okay. But then Sweden bahasa dia agak berbeza sikit. Dia tak banyak gunakan English.
Okey. Okey, Diana nak pergi Greenland sebab okey, boleh senang buat ABC, cendol setiap hari, jahanam. Okey, baik. Macam nama barang IKEA, okey kat student. Nama barang kat IKEA pun payah nak sebut. Okey, baik. Baik. Okey. Yang kedua iaitu mengekalkan perpaduan kaum. Okey, iaitu apa yang pemerintah kena buat. Okey, pemerintah kena buat iaitu gumbal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum. Kena buat. Itu. Kemudian okey, laksanakan dasar berkaitan bahasa, okey, dan pendidikan. Kemudian rangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dan satu lagi, peruntukan perbelanjaan untuk program memupuk perpaduan kaum. Kalau kita lihat dari sudut untuk mengekalkan perpaduan kaum, kita lihat kebanyakannya berkaitan dengan kerajaan perlu buat undang-undang, kemudian kerajaan perlu laksanakan dasar berkaitan bahasa dan pendidikan. Kenapa ya? Kerana kita tahu perpaduan bermula daripada saling memahami. Macam mana nak saling memahami? Bila kita guna bahasa yang sama. Okey, dan belajar. Okey, belajar tentang perkara yang sama. Barulah kita dapat bersatu padu. Kan? Kalau seorang belajar bahasa Melayu, seorang lagi belajar bahasa Sweden, seorang lagi belajar bahasa Turki dan sebagainya. So bila bertemu, tak faham masing-masing. Bila tak faham, macam mana nak bersatu padu? Aku tak faham apa yang dia nak, dia tak faham apa yang aku nak. Sebab itu, untuk mengekalkan perpaduan kaum, pemerintah perlu laksanakan dasar berkaitan bahasa dan pendidikan. Kemudian laksanakanlah program atau kempen memupuk perpaduan kaum. Dan keluarkan belanja untuk program memupuk perpaduan kaum. Bagi rakyat pula, rakyat kenalah gunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Okey, cikgu tahu bahawa di kalangan kita ni ramai yang fluent dalam bahasa Inggeris. Okey, bila berbual dengan kawan-kawan pun berbahasa Inggeris. Okey, tak ada masalah sebenarnya. But then, bukankah lebih baik, maksudnya lebih baik kalau gunakan bahasa kebangsaan dalam bahasa Malaysia. Dan bukankah lebih baik kalau gunakan bahasa Malaysia tu yang jenis bahasa-bahasa rasmi, bahasa-bahasa yang cantik. Kan? Jadi itu akan dapat meningkatkan kualiti bahasa kebangsaan kita. Okey, selain daripada itu, rakyat perlu memahami dan menghormati agama serta budaya berbagai kaum. Ya, betul. Kalau bahasa English boleh guna international, itu betul. Memang kalau kita guna bahasa Inggeris boleh pergi kepada international. Tetapi kita kena ingat berapa lama yang kita berada di peringkat international dan berapa lama yang kita berada di negara kita. Contoh, kalau kita berada di Malaysia, sesekali saja yang kita mungkin kita live ataupun kita berinteract dengan orang-orang luar menggunakan bahasa Inggeris, mungkin dalam permainan game ke kan, untuk tempoh sejam atau 2 jam. Itu hanya sejam 2 jam dalam bahasa Inggeris, kita guna bahasa Inggeris. The rest 22 hours kita buat apa? The rest 22 hours kita stay in Malaysia. Okay, so kita boleh gunakan bahasa Malaysia dengan lebih baik. Kan? Jadi kita kena tahu di mana kita. Di mana kita. Contoh, kan, kalau kita ni memang duduk dalam reban ayam. Sesekali je kita keluarkan kepala tengok reban itik. Sesekali bolehlah kita cakap bahasa itik. Tetapi kita ni lah badan kita, kepala kita lama dalam reban ayam. So kita kena cakaplah cara ayam. Macam tu. Macam tu ya.
Yes, of course. Ya betul. Most of kita guna bahasa Melayu kat sekolah. Ya betul. Itu memang betul lah. Okay, gunakan bahasa Melayu. Okay. Jadi dengan itu kita dapat memahami antara satu sama lain. Okay. Kemudian amalkan semangat perkongsian. Okay. Bertoleransi tolak ansur dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Okay. Berkongsi, bertolak ansur, hormati sesama rakyat Malaysia. Kemudian kita kena libatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Contohnya macam di tempat-tempat kita, okay, kadang-kadang ada dibuat program gotong royong, bersihkan kawasan dewan, bersihkan kawasan taman permainan, libatkan diri supaya kita dapat memupuk kerjasama antara kaum. Jangan kita sombongkan diri duduk kat rumah diam-diam kan. Cikgu tahu ramai di kalangan kamu ni yang suka duduk rumah diam-diam. Okay. Menghadap PC atau menghadap laptop dan hanya suka beronline. Tidak suka keluar berjumpa orang ramai. Elakkan tabiat tu sebab dia tak bagus. Dia tak bagus. Okay. Sebab bersosial ni maknanya berinteract dengan orang luar. So, kamu kena belajar untuk keluar dan interact dengan orang ramai. Sebab itu lebih baik. Okay. Kalau online ni kamu tak berinteract kadang-kadang. Ya, tak berinteract. Apa pula Sarah? Kenapa pula? Okey, dah siap yang ini. Sekejap. Cikgu sebenarnya confused ni. Sarah Roslan. Are you in Kota Baru or are you in Shah Alam? Confusion ni. Pening. Shah Alam IC. Okay. Baru balik dari Kota Baru, is it? Okay. So how's your holiday in Kota Baru? Banyak wedding, I see. Okay, balik untuk wedding tu. Okay. Yang ketiga, okay, pemupuk patriotisme. Okay. Langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan, which is memupuk patriotisme. So, okay. Nes tak faham. Saya punya neighbor semua macam Karen. Apa? Karen. Semua orang macam Bendy. Apa Bendy? Typo ke apa? Ampun cikgu, yang bendi tu benci. That's the meaning. Sorry, ada typo tadi. Okay. Yang Karen tu? Sekejap cikgu, saya cari dalam Google maksudnya tadi. Nazira, can you explain what is Karens? Classic Karens. So basically, cikgu, they're more Karen like, tu- how can I say? Macam Nazira? No, you say. Ya, macam mana? Ines. No, Venus, please keep explaining. Oh, alright, thanks. Okay, Karen tu dia macam apa dia? Dia buat hal kecil sebagai hal besar. Macam tiba-tiba. Mereka macam ada masalah mental. So, benda kecil jadi benda besar? Betul.
sometimes pun boleh berlaku pergaduhan teruk. Pada perkara yang kecil. Ya, atas benda yang kecil saja. Oh, okay. Jenis yang selalu fikir dia orang betul. Ya je. Mereka macam apa dia? Macam perfectionist. Mereka nak semua cara mereka saja. Okay. Okay. Dan kenapa Karen je? Kenapa Karen dia? Apa kenapa diistilahkan sebagai Karen je? Ini baru ni. Pelik juga ni. Oh, sebab orang pertama yang buat macam ni, lepas tu record online, nama dia Karen. Serius ah? Betul cikgu. Kalau cikgu ada TikTok, cikgu boleh cari biasanya. Oh. Kadang-kadang kat Malaysia pun ada juga cikgu. Oh. Yang okay, semua macam Karen. Maknanya semua macam okay, macam okay, macam sentiasa betul aja. Macam dia nak ikut dia je. Okay. I see. Okay. Cikgu, why does other countries, most of them are so racist? Okay. Racist ni sebenarnya, racist ni berlaku akibat daripada sifat nasionalisme itu sendiri. Kamu tahu kan, okay, kita belajar nasionalisme iaitu semangat cintakan negara. Tetapi bila semangat cintakan negara itu sampai satu tahap dia melampau, maka dia akan terlalu menyayangi dia punya bangsa itu sehingga dia membenci negara lain. Itu sebenarnya masalah timbul daripada sifat nasionalisme itu sendiri. Okay. Sebagai contoh kalau kita lihat macam Korea Selatan, kamu tengok macam Jepun. Okay. Mereka bukan senang untuk menerima orang luar yang masuk dalam society diorang. Ya, tapi version bangsa sendiri, ya betul. Macam Nazism, macam juga macam fascism yang utamakan negara sendiri, bangsa sendiri, tetapi bila ada bangsa lain nak masuk kan, dia tolak dan juga dia discriminate. Ya betul. Ya betul salah. Jadi this is yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kata dunia ni semakin kita kata tiada sempadan, globalisasi, tiada sempadan, tapi still ada racism di mana menolak orang lain. Kenapa? Dia kata saya bukan menolak orang lain tapi saya menyayangi bangsa saya. Of course, kau sayang bangsa lain, but why not kamu bersikap open minded, iaitu boleh bekerjasama dengan bangsa lain, kan? Instead of daripada kamu discriminate them, kan? So itulah sebenarnya masalah di seluruh dunia. Dan negara-negara yang wujud pula adalah negara-negara berdasarkan bangsa, negara bangsa kan. Jerman, negara bangsa Jerman. Poland, negara bangsa Polish. Kemudian juga Austria, negara bangsa Austria. Hungary, negara bangsa Hungary. So negara-negara itu diwujudkan berdasarkan bangsa. So mereka tak boleh nak getting kata apa, together bersama. Kalau getting together itu akan berlaku konflik pula. Itu masalahnya. Di situlah bermulanya unsur-unsur racism. Okey. Jadi kita kena memupuk patriotism, iaitu sebagai pemerintah perlu anjurkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah. Sebab sejarah wajib. Kemudian menganjurkan kempen, menerbitkan filem untuk memupuk patriotism melalui pelbagai media. Betul. Kemudian iktiraflah rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Contoh macam Nafi Iman. Patutnya kerajaan memberi pengiktirafan kepada Nafi Iman kerana berjaya menyertai
PUBG peringkat antarabangsa, okey, membawa mengharumkan nama Malaysia. Begitu juga Nakib yang perlu diberikan pengiktirafan kerana membawa nama Malaysia di peringkat dunia. Kan? Buat Nafi. Contoh. Nafi contoh. Kan? Okey. Dan sebagai rakyat kita perlu hormati ya. Ambil yang bold saja. Hormati lambang negara. Jalur gemilang, jata negara, lagu negaraku. Hargailah adat dan warisan negara. Kemudian tingkatkanlah imej negara. Okey, dengan melakukan kejayaan dalam bidang pendidikan. Hargailah tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan. Okey. Baik. Alhamdulillah. So ini kaedah yang ketiga, langkah yang ketiga untuk memupuk mengekalkan kedaulatan negara, iaitu dengan memupuk patriotisme. Okey, bagus. Okey. Dan dah siap Okey, baik, dah siap. Dan yang terakhir, last. Ini dia last. Last untuk bab 1. Patut habis dah. Alamak, Aisyah belum. Sorry Syah. Sikit lagi Syah Okey. Dan kita akan masuk last kali. Dan itu memang habis bab 1. Lengkaplah bab 1. Nota bab 1 pada hari ini iaitu berkaitan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Jadi hargai tokoh-tokoh pelbagai kaum. Macam sikit je kan. Memang sikit. Sebenarnya memang sikit. Diana. Bab 1. Okey. Dua bab yang pertama. Bab 1, bab 2 memang sikit. Bab 3 dan 4 baru bertambah sikit lah. Bertambah banyak sikit. Okey. Jadi itu yang ada tanya tu. Okey. Dalam banyak-banyak, banyak apa yang sikit? Ada siapa boleh jawab? Dalam banyak-banyak, banyak apa yang sikit? Marisa boleh jawab, Marisa? Hana banyak tak? Tahu tak? Tak tahu langsung cikgu. Okey. Hana tahu tak? Hana? Tak tahu ya? Dalam banyak-banyak, banyak. Nak tengok balik masuk cikgu. Okey, apa benda ni? Okey. Maksud, okey, boleh. Okey, yang ini yang terakhir. Okey. Ya. Sebenarnya dalam banyak-banyak, banyak apa yang sikit. Dia ada banyak yang sikit tu. Iaitu banyak ni. Banyak ni tu sikit lah. Sikit. Banyak sikit. Ni banyak mana yang sikit? Banyak ni. Banyak ni. Banyak ni sikit. Tak faham. Yelah, kan aku cakap ada banyak. Banyak mana yang sikit? Banyak ni. Banyak ni kan sikit. Dalam banyak-banyak, banyak apa yang sikit? Banyak ni ya. Banyak ni. Ni kan sikit. Okey. Okey. So, dia banyak. Tahu dah Nakib. Tahu dah Nakib. Tahu dah. Kau tak payah. Tahu dah. Okey. Baik. Yang terakhir iaitu mengukuhkan pertahanan negara. Last. Okey. Maju 2 hari 1 malam. Okey. Mengukuhkan pertahanan negara. Okey. Pemerintah dan juga rakyat. Okey, untuk mengukuhkan pertahanan negara, pemerintah perlu kumal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara itu. Betul lah. Okey. Buat perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan, kemudian modernkan aset ketenteraan dan pastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Maknanya pasukan keselamatan sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran.
Tetapi rakyat perlu peka terhadap isu keselamatan negara. Isu keselamatan negara. Kemudian contohnya memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. So ini patutnya yang patut berlaku. Ya, Marisa. Iaitu berikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. Bukan macam Ukraine. Dibenarkan lagi pula tu Rusia untuk masuk negara dia. Ya, rakyat dia yang menentang tu benarkan pula. Marisa, soalan tu kamu bagi je lah pada Nakib, biar Nakib jawab. Tak pun Dan jangan tolong jawab Dan. Okay. Okay, so dia kau pandai Nafi. Berilah Nakib. Baik. Mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Good drama. Mengagoitai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan, dan yang terakhir sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Yes. Kat sini boleh tengok sama pandai. Okay. Lama tak dengar cerita apa? Binatang apa yang ada telur di tekuk. Marisa, binatang apa yang ada telur di tekuk? Kuda? Kenapa kuda? Objek binatang lah, Vanessa. Binatang. Nafi bukan binatang, mereka pandai. Ayam bukan. Kuda lah cikgu. Kenapa kuda? Kenapa kuda? Buaya lelaki hukum. Benda ni Erina dah kan. Ya. Yelah, jawapan dia kuda kepang. Ya, jawapan dia kuda kepang. Ya, Nakib. Asal tak boleh pula? Boleh lah makan. Okey, so ada tanya, cikgu, Malaysia ada buat perjanjian pertahanan dengan negara apa je? Okey, Malaysia buat Malaysia buat perjanjian pertahanan yang pertama sekali dengan Britain, iaitu AMNA, Anglo-Malayan Defence Agreement, selepas merdeka. Okey, kemudian selepas itu Malaysia membuat perjanjian pertahanan dengan negara-negara Commonwealth seperti negara Australia, New Zealand semua untuk kerjasama pertahanan. Itu memang ada. Ya, bila ada perjanjian pertahanan itu, bila negara kita diserang, maka negara-negara yang buat perjanjian itu akan datang membantu.
Ya. Seperti Britain, seperti negara Commonwealth, dia akan memberikan bantuan pertahanan kepada negara kita. Yes. Itu dipanggil perjanjian pertahanan lah. Ya, memang betul. Betul, begitu juga sebaliknya lah kan? Ya, betul. So, negara kita pun akan memberikan bantuan jugalah. Okay, dalam bentuk ketenteraan. Dalam bentuk ketenteraan. Bagus soalan-soalan kamu. Ya. Kenapa lagi? Kamulah Nakib, sanggup berkorban selain pada askar. Kamulah, habis tu? Asal? Oh, dia kena korban. Nakib, kamu tahu tak? Kan, cikgu ada dua benda yang cikgu tak suka sebenarnya. Okay, iaitu satu, cikgu tak suka tapir. Tapir, tahu tapir? Binatang kan? Tapir. Dan satu lagi, cikgu kurang gemar dengan kamu. Sebab kamu macam tapir, tapir macam kamu. Cikgu, sama ke dengan tapir kan? Tapi dia berbelang-belang sikit, kira handsome juga lah kan. Tapir tu bukan yang kita makan ke cikgu? Weh, Yang goreng. bukanlah, itu tempe, bukan tapir. Cara je dia TAPIR. Tapi tu yang berbelang. Okey, dah siap semua? Okey, jauh ya. Mesti cikgu ambil semua. Yelah, maksud. Dah eh? Aisyah kata belum? Aisyah sekejap lagi. It's okay, Syah. Take your time. Okey. Cikgu dah ada bau ya. Bau lunch dah sampai. Bau lunch dah sampai dah. Tak sabar nak makan tadi. Dan lapar dah. Korang pun semua dah lapar dah. Bau macam ayam masak kicap. Tujuh balik masuk tadi. Oh. Sampai sini cikgu baunya melampau sangat. Kau ingat bau ni online ke? Okey. Bau kematian. Besoknya ada bau kematian. Dan kena langkah tu. Kena langkah ni. Okey dah. Okey, baik. Cikgu buat apa kan kalau kita nak makan kena langkah dulu. Buat apa buah langkah. Buah hati. Mana ada buah hati? Aduh, hai. Ni mengarut lagi dah. Diana, buah apa yang kena langkah? Marisa, kau jangan macam-macam Marisa. Kan, kau lemah bulu roma ni. Buah kelapa sweet. Buah dam. Oh, okey, yang game tu. Okey, so buah apa yang kena langkah? Oh. Okey, dapat. Tengok tu satu. Oh, ya ke? Okey, ayam masak kicap kot, insyaAllah. Okey, Sitesh, dah Suka hati je. Alright. So, Alhamdulillah kita telah pun berjaya untuk tamatkan nota kita pada hari ini.